Terdapat ajaran sesat yang melibatkan kerjasama atau perjanjian di antara tok guru kepada sesuatu ajaran sesat dengan syaitan daripada golongan jin untuk menggunakan sihir bertujuan untuk menarik minat pengikut-pengikutnya agar mempercayai ajarannya. Kadangkala ada tok guru ajaran sesat tidak mengetahui bahawa mereka telah diperdayakan oleh syaitan yang datang dalam mimpi menyamar sebagai malaikat atau wali Allah untuk mengajarnya ilmu sihir. Tanpa unsur-unsur sihir yang bertindak sebagai umpan untuk menarik minat pengikutnya, maka sukar bagi sesuatu ajaran sesat untuk mendapat sambutan daripada masyarakat. Video yang dipaparkan ini adalah tentang penglibatan syaitan daripada golongan jin dalam satu ajaran sesat yang mana tok gurunya boleh membawa ahli jemaahnya ke taman syurga palsu. Ajaran sesat ini berlaku di sebuah kampung di sebuah negeri di semenanjung Malaysia pada penghujung tahun 1970-an. Ada segelintir orang dalam kampung yang kurang kuat imannya telah terpedaya dengan ajaran sesat tersebut. Daya penarik kepada ajaran sesat tersebut adalah setelah selesai upacara berzikir pada tengah malam, jemaahnya akan berpeluang untuk dibawa oleh tok gurunya untuk beriadah di taman syurga palsu. Walaupun ada penduduk kampung yang terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut, namun majoriti daripada penduduk kampung menentang ajaran sesat itu kerana mereka mengetahui bahawa tidak ada manusia yang dibenarkan masuk ke syurga sebelum kiamat. Diceritakan bahawa ada seorang pemuda di kampung tersebut merasai ragu-ragu terhadap kewujudan taman yang kononnya disebut taman syurga kerana jemaah hanya boleh pergi ke taman syurga itu pada waktu tengah malam. Dia kemudiannya bertekad untuk penyiasat bagi mengetahui lokasi sebenar tempat yang didakwa oleh tok guru sebagai taman syurga. Pemuda tersebut kemudiannya menyertai ajaran sesat itu dengan tujuan untuk menyiasat lokasi taman syurga palsu itu. Dia kemudiannya telah mendapat satu idea untuk mengesan laluan dan lokasi taman yang didakwa sebagai taman syurga tersebut. Dia berpendapat bahawa dia boleh menggunakan serbuk tepung untuk mengesan laluan ke taman syurga palsu tersebut. Oleh itu, pada suatu malam, sebelum bergerak ke rumah tok gurunya, dia telah mengisi poketnya dengan beberapa genggam serbuk tepung. Apabila upacara berzikir selesai, maka tok gurunya terus membuka pintu belakang rumahnya dan mengajak semua ahli jemaah untuk keluar menuju ke taman indah yang didakwanya sebagai taman syurga. Pemuda tersebut sengaja berada di kedudukan belakang semua jemaah agar muslihatnya tidak disedari oleh tok gurunya dan ahli jemaah yang lain. Sebaik sahaja dia keluar daripada pintu belakang rumah tok gurunya, dia secara senyap-senyap mula menabur serbuk tepung itu di sepanjang perjalanan sehingga sampai ke lokasi yang didakwa sebagai taman syurga. Sebaik sahaja sampai di taman syurga palsu tersebut, dia merasa terpesona dengan keindahan taman syurga palsu itu. Setelah selesai menikmati keindahan taman syurga tersebut, tok gurunya mengajak mereka untuk kembali ke rumahnya menerusi pintu belakang rumahnya. Setibanya mereka di rumah tok guru mereka, mereka bersalaman dan terus pulang ke rumah masing-masing. Pada keesokan paginya, pemuda tersebut mula menjalankan misinya untuk menyiasat kejadian semalam. Dia terus pergi ke rumah tok gurunya secara senyap-senyap kerana bimbang muslihatnya diketahui oleh tok gurunya itu. Dia terus menuju di luar pintu belakang rumah tersebut untuk melihat kesan daripada serbuk tepung yang ditaburnya malam semalam. Tiba, langkah terkejutnya dia apabila mendapati bahawa laluan tepung yang ditaburkannya didapati berakhir di tandas luar rumah tok gurunya. Dia itu akhirnya menyedari bahawa selama ini apa yang didakwa sebagai taman syurga itu sebenarnya berada di dalam tandas dan di kawasan sekitar tandas tok gurunya. Cerita ini menunjukkan bahawa wujudnya penglibatan jin dalam golongan syaitan mengaburi mata para jemaah ajaran sesat untuk mempercayai bahawa mereka berada di taman syurga sedangkan hakikatnya mereka berada di kawasan yang kotor iaitu tandas. Hakikatnya adalah kisah ini bersamaan dengan kisah lama yang diceritakan oleh beberapa ulama terdahulu mengenai kisah iblis membawa seorang murid kepada seorang ulama terkenal di tanah Arab untuk pergi ke taman syurga palsu. Kisah ini bermula apabila iblis merasa iri hati melihat kesungguhan seorang ulama yang sering mengajarkan dan mengingatkan murid-muridnya tentang hubungan manusia dengan Allah melalui batin mereka. Ulama tersebut mengadakan majlis ilmu pada tiap-tiap malam di antara waktu Maghrib dan Isyak dan oleh itu,
iblis cuba menghalang salah seorang daripada murid terbaik ulama itu daripada menghadiri majlis ilmu tersebut. Iblis tersebut kemudiannya menyamar sebagai malaikat dan mendatangi murid itu sebaik sahaja waktu maghrib menjelma. Iblis itu kemudiannya mendakwa bahawa dirinya sebagai malaikat dan mendakwa bahawa dia boleh membawanya untuk pergi untuk beriadah di taman syurga. Murid itu menyangka bahawa iblis tersebut adalah malaikat dan dia telah bersetuju dengan pelawaan iblis itu untuk beriadah ke taman syurga itu. Setibanya mereka di lokasi yang didakwa sebagai syurga tersebut, murid itu telah terpesona dengan keindahan tempat yang didakwa sebagai taman syurga. Mereka berdua beredar dari taman syurga tersebut sebelum waktu subuh menjelma. Pada waktu siangnya, ulama tersebut bertanya ke mana murid itu pergi ketika beliau sedang mengajar malam tadi. Murid tersebut memaklumkan bahawa ada malaikat membawanya ke taman syurga untuk beriadah. Ulama tersebut memberitahunya bahawa yang membawanya itu bukanlah malaikat, tetapi adalah iblis dan tempat yang didakwa sebagai syurga itu bukannya syurga. Pada malam berikutnya, iblis datang lagi untuk membawa murid itu ke taman syurga palsu itu. Kali ini, apabila iblis mengajak murid itu untuk pulang semula ke rumahnya sebelum waktu subuh, murid itu enggan pulang mengikut iblis. Disebabkan murid itu tegas dengan pendiriannya, maka iblis terpaksa meninggalkannya bersendirian. Sebaik sahaja siang menjelma, murid tersebut merasa amat terkejut kerana dia mendapati bahawa dirinya bukan lagi berada di taman syurga tetapi di tempat yang kotor, iaitu tempat pembuangan sampah. Murid tersebut akhirnya menyedari bahawa selama ini dia telah ditipu oleh iblis, iaitu dia telah dibawa ke tempat yang kotor dan bukannya di taman syurga. Kesimpulannya adalah ajaran sesat biasanya dipenuhi dengan kejadian luar biasa atau sihir yang bertujuan untuk mengaburi mata jemaahnya bagi memberikan keyakinan terhadap ajaran sesat tersebut. Oleh itu, umat Islam sewajarnya berhati-hati terhadap sebarang ajaran yang mempamerkan perkara-perkara yang luar biasa kerana ianya adalah perbuatan sihir, iaitu syirik dan khurafat. Dengan lain perkataan, cerita tentang melawat syurga hanyalah tipu daya syaitan.